Bonjour, bienvenue. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran bahasa Perancis. Aujourd'hui, hari ini, kita akan belajar demander et proposer des opinions en français. Kita akan belajar meminta dan mengungkapkan pendapat dalam bahasa Perancis. Simak terus videonya ya. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1 semester 1 kelas 11 SMA dan MA. Secara singkat, tujuan pembelajaran kita adalah mendemonstrasikan dan menggunakan tindak tutur untuk meminta dan mengungkapkan pendapat, demander et proposer des opinions. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire pour demander des opinions en français? Lalu, apa yang harus kita katakan untuk meminta pendapat dalam bahasa Prancis? Berikut ini adalah ekspresi-ekspresi yang biasanya dipakai untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Prancis. Qu'est-ce que vous pensez de? Qu'est-ce que tu penses de? Di mana arti dari kedua ekspresi ini adalah apa yang Anda pikirkan atau apa yang kamu pikirkan tentang. Quelle est votre opinion sur? Apa pendapat kamu tentang? Quel est votre avis sur? Apa pandangan Anda, kamu tentang? Je peux avoir votre opinion sur? Dapatkah saya memperoleh pendapat kamu atau Anda tentang? Est-ce que c'est intéressant? Apakah ini menarik? Mais attention, tetapi perlu diingat, kata kerja pense biasanya diikuti dengan quelque chose ou quelqu'un. Ya, pense de quelque chose ou quelqu'un. Dan satu lagi, sur plus quelque chose. Jadi setelah kata sur biasanya diikuti oleh kata benda atau sesuatu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan ekspresi demander des opinions, penggunaan ekspresi meminta pendapat berdasarkan ide-ide yang disajikan. Par exemple, sebagai contoh, kita menggunakan ide tentang le film, tentang film. Nah, pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat seseorang atau teman kita tentang film yang sudah ditonton atau baru ditonton adalah qu'est-ce que tu penses de ces films? Quelle est ton opinion sur ces films? Kemudian ide berikutnya, contohnya adalah tentang le coronavirus. Maka kita bisa mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pendapat lawan bicara kita. Le coronavirus, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton opinion sur le coronavirus? On a appris comment demander des opinions en français. Kita sudah belajar bagaimana meminta pendapat dalam bahasa Prancis. Et maintenant, on va apprendre comment proposer ou exprimer des opinions en français. Dan sekarang kita akan belajar mengungkapkan pendapat dalam bahasa Prancis. En français, il y a quelques expressions pour proposer ou exprimer des opinions. Dalam bahasa Prancis ada beberapa ungkapan untuk mengungkapkan pendapat. À mon avis, menurut pendapat saya. D'après moi, menurut saya. Selon moi, menurut saya. Pour ma part, bagi saya. Et pour moi, bagi saya. Nah, ekspresi-ekspresi ini biasanya kita gunakan au début de la phrase, di awal kalimat.
Kemudian ekspresi berikutnya adalah ekspresi verbal, ya. Je pense que, saya pikir bahwa. Je crois que, saya yakin bahwa. J'ai l'impression que, saya rasa bahwa. Je trouve que, saya temukan bahwa. J'estime que, saya kira bahwa. Nah, ekspresi-ekspresi verbal ini biasanya diikuti oleh indikatif présent. Exemple 1. Berikut ini adalah sebuah contoh percakapan tentang bagaimana menanyakan dan mengemukakan pendapat dengan ide atau topik le drama coréen. Écoutez bien le dialogue. Tu aimes le drama coréen, Hélène? À ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très impressionnant. Et toi, quelle est ton opinion? Je trouve qu'il n'est pas intéressant. Son histoire est très exagérée. Mais moi, en ce qui me concerne, les acteurs sont beaux. Nah, demikianlah percakapannya. Sekarang, bisakah kalian menemukan di dalam percakapan tersebut ungkapan untuk menanyakan pendapat dan memberitahukan pendapat? Ya, benar sekali. Jadi, untuk menanyakan pendapat, ada ekspresi à ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Kemudian, untuk mengungkapkan pendapat, ekspresinya di dalam dialog ini adalah je pense que. Je pense que. Kemudian ada juga je trouve que. Je trouve que. Dan satu lagi adalah en ce qui me concerne. Exemple 2. Berikut ini adalah contoh dialog kedua, comment proposer et demander des opinions à quelqu'un. Observez bien le dialogue. Le film est Bond, n'est-ce pas? Oui, et toi César, quelle est ton opinion? À mon avis, c'est ennuyeux. J'ai dormi pendant les scènes. Pour moi, je trouve que ce film est impressionnant. Tu as raison Hélène, je pense qu'il nous donne beaucoup de messages moraux. Absolument. Nah, kalian sudah mendengar dan memperhatikan dialognya bukan? Bisakah kalian menemukan ekspresi demander et proposer des opinions dans le dialogue? Ya, untuk menanyakan pendapat, ekspresi yang digunakan di dalam dialog ini adalah quelle est ton opinion? Quelle est ton opinion? Dan untuk memberitahukan pendapat, à mon avis, je trouve que, je pense que. Nah, semoga dialog ini semakin menambah pemahaman kalian comment demander et proposer des opinions à quelqu'un. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan eksersis atau latihan berikut. Instruksinya adalah faites comme l'exemple, buatlah seperti contoh. Nah, coba kalian perhatikan contohnya. Ada dua frasa, ce livre est intéressant, buku ini menarik. Je pense, saya pikir. Maka sesuai dengan yang sudah kita pelajari,
di depan, bahwasanya ekspresi verbal diletakkan di depan kalimat. Je pense que ce livre est intéressant. Saya pikir buku ini menarik. Nah, sekarang kalian akan mulai mengerjakan 10 soal di bawah ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Kalian tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah, kita beranjak ke soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal ke-7. Soal ke-8 jawabannya adalah yang ke-9. Ya, benar sekali ya. Dan ini adalah yang terakhir, soal ke-10. Iya. Nah, kita sudah menyelesaikan latihan ini. Tapi kalian jangan lupa untuk senantiasa berlatih di rumah. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah bukan? Saya berharap kalian tetap berlatih di rumah untuk semakin meningkatkan kemampuan kalian. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk terus ditonton ya. Bon courage. Au revoir.